من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pada malam ini akan memasuki ataupun menyambung perbahasan berkenaan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, wa amara bil ijtihadi fi ad-du'a fi as-sujud wa qala innahu qaminun ay yustajaba lakum. Dan terjemahannya, hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ini untuk bersungguh-sungguh berdoa semasa sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ini untuk bersungguh dalam berdoa semasa sujud. Maknanya di sini sujud adalah tempat untuk kita memperbanyak dan bersungguh dalam berdoa kepada Allah. Jika ada sebarang hajat dan permintaan, ada sebarang doa yang ingin kita lakukan, maka tempat yang terbaik adalah di dalam sujud. Dan apabila disebutkan sujud, maka sujud ni meliputi sujud bagi salat fardu maupun salat sunat. Dia tidaklah terhad kepada sujud salat fardu sahaja, tidak. Tetapi ia meliputi dan mencakupi sujud salat sunat juga. Dan sujud ini juga ia bukan terhad kepada sujud yang pertama sahaja daripada rakaat salat. Bahkan ia adalah mencakupi keseluruhan sujud salat. Kalau tuan-tuan perasan, dalam pengamalan sebahagian masyarakat kita ini, mereka melamakan sujud yang mana? Yang terakhir. Atas faktor sujud yang terakhir mustajab. Sedangkan hakikatnya sama sahaja sujud bagi setiap rakaat. Semua sujud tersebut adalah mustajab dan digalakkan untuk kita bersungguh berdoa padanya, baik sujud pertama, kedua, ketiga atau keempat. Dan disebutkan di sini waqal, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu qaminun ay yustajaba lakum. Sesungguhnya ia qamin. Dan qamin ini membawa dua maksud, dan kedua-duanya maksud yang tepat. Yang pertamanya maksudnya adalah segera. Yang kedua maksudnya adalah hampir. Jadi kalau kita terjemah sebagai segera, sesungguhnya berdoa ketika sujud lebih segera untuk mencapai kemustajaban. Itu makna dia. Dan kalau kita terjemah dengan makna dekat, maka dia akan jadi terjemahannya, sesungguhnya berdoa ketika sujud lebih dekat kepada kemustajaban. Sama je. Lebih dekat, lebih segera. Itu makna hadis Nabi SAW, innahu qaminun ay yustajaba lakum. Berdoa ketika sujud lebih hampir atau lebih cepat mendatangkan kemustajaban bagi doa tersebut. Dan atas faktor ini,
kalau boleh, kita jangan abaikan untuk berdoa semasa sujud. Jangan abaikan. Walaupun kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, tapi sekurangnya kena ada doa juga, doa permintaan. Yang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih itu tasbih. Dia lebih kepada tasbih, bukan doa. Sebab itu terjemahan dia pun, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan segala puji baginya. Kita tak ada permintaan dekat situ. Dan doa ni adalah permintaan. Jadi sebab itu sekurang-kurangnya sebutlah Rabbighfirli ke, warhamni ke, ataupun Rabbighfirli wali walidai ke, itu pun dah mencukupi. Minta sesuatu dalam sujud kita ini. Dan lebih baiknya adalah kita melazimi doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita telah sebutkan, Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa sirrahu wa alaniyatah. Ya Allah, kau ampunkan keseluruhan dosaku, diqqahu wa jillah, yang kecil yang besar, wa awwalahu wa akhirah, yang dulu yang akan datang, wa sirrahu wa alaniyatah, yang tersembunyi yang terang-terangan. Inilah 6 kategori dosa yang kita nak Allah ampunkan kita, yang mana kalau mungkin ada daripada dosa-dosa tersebut kita pernah lakukan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Dan bila Nabi SAW sebut wa huwa sajid, waw di situ, waw pada wa huwa, itu disebut sebagai waw apa dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, disebut sebagai wawul hal, waw keadaan. Sebab itu saya terjemahkan ketika dia sedang bersujud. Bukan dan dia sedang bersujud dah. Tapi ketika dia sedang bersujud. Wa huwa sajid, kemudian Nabi SAW sambung, fa'aksirud doa, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa. Jadi maknanya kalau keadaan kita ini hampir dengan Allah, mintalah sesuatu. Itu dianya. Minta sesuatu daripada Allah. Bila dah kita dekat, minta sesuatu. Kerana apa? Kerana inilah dianya, innahu qaminun ayyustajabalakum. Kerana ia lebih hampir atau lebih dekat kepada kemustajaban. Kemudian kata penulis kitab, walistijabatu naw'an. Kemustajaban doa tu ada 2 jenis. Ataupun ada 2 kategori kemustajaban doa. Yang pertamanya, istijabatu du'a'i talib bi'i'talihi su'lahu. Mustajabnya doa orang yang meminta dengan dikurniakan kepada dia apa yang dia minta. Maknanya kalau dia minta sihat, Allah bagi dia sihat. Itu mustajab. Kalau dia minta harta, Allah bagi dia harta. Itu mustajab. Maknanya dia diberikan apa yang dia minta. Itu salah satu daripada makna kemustajaban. Dan kategori mustajab doa yang kedua adalah istijabatu du'a'il musni bisawab. Maknanya mustajabnya doa orang yang melakukan pujian kepada Allah dengan Allah bagi pahala kepada dia. Jadi sebenarnya bila kita berdoa kepada Allah, kita sedang memuji Allah dengan sifat Allah yang maha mendengar, yang maha memustajab doa. Jadi bila kita lakukan pujian kepada Allah, puji ini ibadat. Sebab itu bila kita ucap Alhamdulillah, kita dapat pahala kerana pujian adalah ibadat. Memuji Allah adalah ibadat. Jadi mustajabnya doa orang yang berdoa ni adalah Allah kurniakan pahala kepada dia. Jadi kategori mustajab doa ni ada 2. Yang pertama, dia dapat apa yang dia hajat. Yang kedua, dia dapat pahala. Itu makna 2 jenis kategori mustajab doa ini. Wa bikulli wahidin minan naw'aini fussira qawluhu ta'ala. Dengan kedua-dua jenis kemustajaban doa inilah kita menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni
fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dan apa makna Allah menjawab doa? Ada dua tadi. Yang pertama, Allah kurniakan apa yang dia minta. Yang kedua, Allah berikan dia pahala. Was-sahih, dan kata penulis kitab, pandangan yang tepat, annahu ya'ummun naw'ain. Kedua-duanya termasuk. Maknanya kalau seseorang itu berdoa, dua benda ni dia dapat. Ia mencakupi dan meliputi kedua-dua kategori kemustajaban doa. Dapat apa yang dia minta, pahala pun dapat juga. Baik. Kemudian penulis membawa satu topik yang baharu, hadirin dan hadirat, tapi masih lagi berkait dengan sujud. Iaitu antara sujud dengan berdiri tegak. Yang manakah lebih afdal? Dua rukun tersebut. Berdiri tegak ni dalam bahasa Arab disebut qiyam. Ketika qiyam. Dan sujud adalah sujud juga dalam bahasa Melayu, dan itulah dianya sujud dalam bahasa Arab. Jadi kata penulis kitab, wa qad ikhtalafa an-nasu fil qiyam was sujud. Para ulama telah berbeza tentang qiyam dan juga sujud. Ayyuhuma afdal? Manakah daripada yang dua tersebut lebih afdal? Dan saya dah biasa sebut di sini, hadirin dan hadirat. Apabila kita sebut berkenaan dengan istilah afdal, ia melibatkan dua yang baik. Dan ia bukan antara baik dan buruk. Ia bukan antara dosa dan pahala. Ia bukan antara yang betul dan yang salah. Tapi afdal ni adalah yang baik dan yang baik. Cuma kita nak tahu antara dua yang baik, yang mana lebih baik. Itulah dia perbahasan afdal. Sebab apa, hadirin dan hadirat? Kita ambil satu contoh. Isu salat berjamaah. Nak tengok kefahaman ulama' dalam menetapkan hukum. Salat berjamaah. Kita tahu salat fardu ni wajib, betul tak? Salat fardu, salat 5 waktu adalah wajib. Tapi salat 5 waktu secara berjamaah itu berlaku padanya khilaf ulama'. Ada ulama' yang kata wajib salat berjamaah ni. Ada ulama' yang kata sunat muakkad. Ada yang kata fardu kifayah. Ada yang kata bahkan syarat sah salat. Ada juga yang berpendapat begitu. Syarat sah salat. Maknanya kalau tak salat secara berjamaah, tidak sah salat dia. Ini antara salah satu pandangan. Dan ini disebutkan dalam kitab Subulus Salam oleh Al-Imam As-San'ani rahmatullah alaih. Beliau menukilkan beberapa pandangan tersebut. Dan hadirin dan hadirat, berbalik kepada isu kalau kita kata salat berjamaah ni wajib. Dan kalau kita salat fardu secara bersendirian, maknanya kita telah menyelisihi pandangan yang kata wajib. Dan apakah hukum lawan kepada wajib? Lawan kepada wajib apa dia hukum? Haram. Kalau wajib buat dapat pahala, kalau haram buat dapat dosa. Jadi pandangan ni dikritik lah. Dia kata kalau kita kata salat berjamaah ni wajib, maknanya orang yang salat bersendirian tu hukum dia haram. Hukum dia haram di sisi orang yang mengatakan ianya wajib. Jadi bila kita kata ia haram, sah satu cerita yang lain, kerana bukan semua benda yang kita buat dalam salat itu haram menjadikan salat tidak sah. Ada benda walaupun dia haram tapi salat tu sah. Tapi itu perbahasan fiqh. Contohlah yang kita nak sebut. Apa hukum merapatkan saf semasa salat berjamaah? Sebahagian ulama' kata wajib. Walaupun mereka kata wajib, maka kalau pada pandangan mereka hukum menjarakkan saf adalah haram. Tapi kalau ada orang salat, dia salat jarak, di sisi ulama' yang kata haram ni, salat mereka sah. Salat mereka sah. Tapi kita taklah berpegang kepada pandangan yang kata salat jarak itu haram, tak.
Tapi kita kata dia makruh kalau sekiranya tanpa hajat. Tapi sekiranya ada hajat, dia tidak makruh. Sama juga dengan isu khusyuk dalam salat. Al-Imam Al-Ghazali antara yang berpandangan khusyuk dalam salat ni wajib. Jadi kalaulah khusyuk dalam salat itu wajib, maka orang yang salat tapi tak khusyuk, hukum dia apa? Haram. Tapi kalaulah salat dia tidak khusyuk dan dia buat benda haram, salat dia sah ke tidak? Salat dia sah. Kerana khusyuk ni dia bukan syarat sah salat. Begitu. Jadi berbalik kepada isu salat berjamaah ni. Kalaulah kita kata salat 5 waktu berjamaah ni wajib, maka orang yang salat secara bersendirian itu haram. Walaupun salat dia sah tapi dia berdosa. Cuma ulama' yang tak setuju, mereka bawa satu hadis. Dan hadis ni saya yakin semua kita biasa dengar. Iaitu sabda Nabi SAW, Salatul jamaah afdal min salatil faz bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal berbanding salat bersendirian sebanyak berapa? 27 kali ganda. Sebanyak 27 kali ganda. Jadi Nabi guna istilah afdal. Kan saya kata tadi, bila afdal ni maknanya dua-dua baik. Kalau benda tu haram, kalau salat bersendirian tu haram, takkan Nabi kata benda tu baik? Kalau salat bersendirian itu berdosa, takkan Nabi kata benda tu baik? Mana ada benda yang haram dan benda yang berdosa baik? Tak ada. Benda yang haram, benda yang berdosa adalah tidak baik. Jadi itu yang dipahami oleh para ulama'. Jadi sebahagian mereka tak cenderung kepada pandangan yang kata wajib. Jadi mereka kata, sebab itulah dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, walaupun dalam mazhab Syafi'i pandangan yang tepat mengatakan ia fardu, tapi ia adalah fardu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Jadi kita nak sebut itulah kepahaman tentang afdal, antara yang baik dan yang lebih baik. Bukannya antara dosa dan pahala, baik dan buruk, betul dan salah. Tapi antara yang baik dan yang lebih baik. Jadi salat berjamaah tu ataupun salat bersendirian tu baik juga. Tapi salat berjamaah lebih baik. Begitulah makna dia. Jadi di sini pun berlaku juga isu khilaf. Dan isu khilaf ni dibincangkan dan dibahas oleh para ulama' atas dasar ilmu. Bukan atas dasar nak menentukan yang manakah kita kena buat dan yang mana tak perlu buat. Tak, dua-dua kena buat. Ialah dalam salat kan ada berdiri tegak dan dalam salat ada sujud. Tapi cumanya ulama' khilaf yang mana lebih afdal antara berdiri tegak dengan sujud. Maka dijawab di sini, farajjahat ta'ifatun al-qiyam liwujuh. Sebahagian ulama' mereka merajahkan, maka pandangan mereka berpendapat bahawasanya yang tepat adalah berdiri tegak lebih afdal berbanding sujud. Berdiri tegak lebih afdal berbanding sujud. Wa qalat ta'ifah, dan sebahagian kumpulan ataupun sebahagian ulama' yang lain pula berpendapat as-sujudu afdal. Sujud lebih afdal berbanding berdiri tegak. Wa qalat ta'ifah, maknanya ini pandangan yang ketiga. Wa qalat ta'ifah, sebahagian ulama' berkata, tulul qiyam bil laili afdal. Kita memanjangkan berdiri pada waktu malam itu lebih afdal. Kerana waktu salat malam dinamakan juga sebagai qiyam apa? Qiyamul lail. Jadi kalau berdiri tegak, qiyam ni dalam salat malam itu lebih lama berbanding sujud dalam salat malam. Dan sebahagian berpendapat wa kasratur ruqa' was sujud bin nahari afdal. Banyak rakaat dan banyak bersujud pada waktu malam, pada waktu siang lebih afdal. Maknanya kalau siang ni sujud lebih afdal berbanding berdiri tegak. Tapi kalau malam berdiri tegak lebih afdal berbanding sujud. Jadi ada lebih kurang 4 pandangan di sini. Ada lebih kurang 4 pandangan yang telah saya sebutkan. Tapi kita tengok apa pandangan yang Ibnul Qayyim ni, penulis kitab ni, dia cenderung. Penulis kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ni, kita nak tengok pandangan mana yang dia lebih cenderung. Baik. Dikatakan di sini hadirin dan hadirat. Wa qala Syekhuna
as-sawabu annahuma sawa. Berkata guru kami, kata Ibnul Qayyim, pandangan yang tepat, kedua-duanya sama je kelebihannya, sama je fadilatnya, iaitu berdiri tegak adalah sama afdal dengan sujud. Sujud sama afdal dengan berdiri tegak. Maknanya tak ada yang boleh kita nak beratkan dan lebihkan antara satu dengan yang lain. Dan bila Ibnul Qayyim menyebut Syekhuna, kata guru kami, maka guru kami di sini merujuk kepada siapa dia? Dia merujuk kepada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kita ingat, Ibnul Qayyim ni, dia adalah satu anak murid. Walaupun dia ramai tok guru, tapi dia sangat-sangat terkesan dengan Ibn Taymiyah. Dia sangat-sangat terkesan. Bahkan dia melazimi Ibn Taymiyah ni lama. Puluhan tahun dia melazimi Ibn Taymiyah. Maknanya tuan-tuan cuba bayangkan, kadang-kadang kita ni belajar di sekolah menengah 5 tahun, 6 tahun. Ada satulah guru tu yang mana dia sangat baik kepada kita ini dan kita terkesan dengan kebaikan dia terhadap diri kita ini. Jadi dalam tempoh 5 tahun kita belajar dengan dia pun, kita duk teringat, terkenang jasa baik dia. Dan kita duk sebut tentang dia dengan kebaikan sahaja. Bayangkan ada orang yang 20 tahun belajar dengan satu guru yang sama. Alangkah betapa dia sikit-sikit teringat dan terkenang, terbayang. Begitu. Dan inilah hakikat yang berlaku kepada para sahabat Nabi SAW. Kerana mereka hidup puluh tahun bersama dengan Nabi SAW. Jadi bila orang itu tidak ada, Rasulullah SAW wafat, maka mereka terkesan. Sikit-sikit, dahulu Rasulullah pernah duduk di sini, pernah lalu kawasan ni, pernah salat di sini, pernah makan ini. Begitu. Rasulullah pernah menceritakan kepada aku begini. Dia duduk terkenang. Ini peranan dan kedudukan seorang guru, hadirin dan hadirat. Sebab itu para sahabat Nabi SAW, mereka ini asal dalam banyak keadaannya pasti merindui nak berjumpa dengan Nabi SAW. Dan dalam kitab yang menceritakan ataupun yang menghimpunkan tentang, ada sebuah kitab yang menarik yang saya beli masa saya belajar dahulu. Kitab tu menghimpunkan kata-kata daripada salafus salih sebelum mereka wafat. Kalau tak silap saya, tajuk dia Al-i'tibar biqawlil madin indal mauti wal ihtidar. Itu kalau saya tak silap. Al-i'tibar biqawlil madin indal mauti wal ihtidar. Ditulis oleh salah seorang ulama Jordan juga. Kitab 1 jilid, cetakan Darul Ibnul Qayyim, Darul Ibn Affan. Dan kitab tu dia menghimpunkan kata-kata para sahabat Nabi ketika mereka sedang sakaratul maut. Dan kata-kata ini dinukilkan dalam berbanyak kitab lah, tapi kitab tu menghimpunkan. Al-i'tibar bi aqwalil madin, bi aqwalil madin indal mauti wal ihtidar. Dan dalam kitab tersebut, hadirin dan hadirat, ada dikongsikan kata-kata daripada Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, serta Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, juga sahabat Nabi SAW. Dan ucapan mereka adalah sama. Bilal bin Rabah ni, apabila beliau sedang nazak, isterinya menangis. Isteri dia menangis. Isteri dia kata, wa asafah. Dia kata, alangkah malangnya kami ni. Alangkah sedihnya, alangkah duka cita. Bila dengar sahaja Bilal ungkapan isteri dia wa asafah, maka Bilal bin Rabah ni pun dia kata wa farahah. Alangkah gembiranya, alangkah happynya aku. Dia nak mati ni, alangkah gembiranya aku. Dia kata, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok kami akan bertemu dengan para kekasih, dia kata. Maknanya hari dia mati, dia akan bertemu dengan para kekasih dia. Muhammadan wa hizbah.
Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Jadi maknanya kerinduan kepada guru, begitu. Asyik teringat, asyik memikirkan dan asyik menyebut pandangan dan cenderung kepada pandangan guru. Dan itulah yang berlaku kepada Ibnul Qayyim. Kalau tuan-tuan perhati dan perhalusi, Ibnul Qayyim ni dalam banyak keadaan Ibnu Taimiyah. Sebab dia sangat terpengaruh dengan bukan semata ilmu, bahkan akhlak. Dan kitab yang boleh saya katakan banyak sangat Ibnul Qayyim menceritakan tentang Syekhuna ini, wallahu ta'ala alam, adalah kitab Al-Wabilus Sayyib minal kalimit tayyib. Al-Wabil As-Sayyib minal kalimit tayyib. Saya tak pasti ada terjemahan ke tidak, tapi saya rasa ada. Al-Wabilus Sayyib adalah sebuah kitab yang amat baik. Dalam tu dia nukilkan banyak pandangan daripada Ibnu Taimiyah. Dia kata, satu hari lepas salat, dia duduk di belakang dan Ibnu Taimiyah masih ada di tempat salat. Dan ketika Ibnul Qayyim ni dia tengok je apa yang tok guru dia buat. Dan Ibnu Taimiyah pada waktu itu ialah selepas salat subuh. Maka dia pun zikir pagi, zikir selepas salat, zikir pagi dan zikir selepas salat. Kemudian ketika matahari semakin meninggi, maknanya dekat pukul 8 lebih, macam di Malaysia ni lah, dekat pukul 8 lebih matahari dah mula naik lepas subuh ni, maka pada waktu itu barulah Ibnu Taimiyah ni dia berpaling ke belakang dan dia bagi tahu kepada Ibnul Qayyim, anak murid dia. Dia kata hadhihi ghudwati, ini sarapan pagi aku, dia kata. Kalau aku tak makan sarapan ni aku lemah, dia kata. Jadi nampak daripada penceritaan ni Ibnul Qayyim ceritakan balik. Dia ceritakan pengalaman dia. Lepas tu dia katalah, Ibnu Taimiyah pernah sebut dalam kitab Al-Wabilus Sayyib juga. Ibnu Taimiyah pernah sebut zikir ni pada hati ni ibarat air pada ikan, dia kata. Cuba bayangkan kalau ikan tidak dapat air. Macam itulah keadaan hati apabila tidak dibasah dengan zikir. Jadi ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, dan beliau nukilkan banyak daripada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan Ibnul Qayyim dia wafat tidak begitu jauh dengan Ibnu Taimiyah, kerana Ibnu Taimiyah ini meninggal dunia pada tahun 728 Hijrah dan Ibnul Qayyim meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah, iaitu hampir 23 tahun selepas kewafatan gurunya rahimahullahu ta'ala. Dan beliau sebutkan di sini qala syekhuna, ialah berkata guru kami. Jadi ini penting sebenarnya, ini penting kalau kita kenal, sebab kalau tidak kita tak tahu macam mana. Kalau kita hanya belajar ataupun hanya kita baca kitab tapi kita tak tahu tentang maklumat-maklumat sebegini, maka nanti kita akan salah faham berkata guru kami, tapi siapa dia guru? Jadi sebab tu penting untuk kita clearkan siapakah yang dimaksudkan di sini. Baik. Sama juga macam dengan tokoh-tokoh yang lain lah. Kerana tokoh-tokoh yang lain pun ramai juga yang dikenali dengan guru-guru mereka di dalam kitab-kitab mereka ini. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, dia kata, as-sawabu annahuma sawa. Kedua-duanya adalah afdal, iaitu al-qiyam dan juga as-sujud. Dan disebutkan wal qiyamu afdal bi dzikrih wa huwa al-qiraah. Apa hujah berdiri tegak lebih afdal daripada sujud? Hujahnya adalah kerana berdiri tegak ni dia lebih afdal berbanding sujud, kerana zikir yang berada pada semasa berdiri tegak, iaitu bacaan Quran. Ketika berdiri tegak, itulah tempat bacaan Quran, dan ketika sujud kita tak boleh baca Quran. Atas fakta itu, berdiri tegak lebih afdal. Berdiri tegak lebih afdal dengan zikir yang dibaca padanya. Begitu. Kerana dalam sujud ni adalah tempat zikir dan tempat doa. Dia bukan tempat baca Quran. Tapi berdiri tegak adalah tempat baca Quran. Begitu. Jadi antara baca Quran dengan zikir yang lain, maka kata para ulama, baca Quran lebih afdal. Jadi atas faktor itu, qiyam lebih afdal berbanding sujud. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim
Inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika rokok atau ketika sujud. Begitu. Jadi maknanya hukum membaca Quran ketika sujud adalah dilarang. Jadi hadirin dan hadirat, walaupun kita kata dilarang, kita jelas tentang dalam hukum yang 5 ini, ada 2 yang dituntut dan ada 2 yang dilarang. Maknanya yang wajib dituntut, yang sunat pun dituntut. Begitu juga yang haram dilarang, yang makruh pun dilarang. Jadi itulah kefahaman kita ini, bahawasanya kalaulah dikatakan aku dilarang membaca Quran ketika rakaat atau ketika sujud, larangan ni membawa kepada hukum apa? Itu maksud saya. Jadi dia takkan jadi wajib pula. Dia takkan jadi sunat, kerana yang wajib dan yang sunat tu dilarangkan, yang disuruh. Yang tu disuruh. Jadi bila dilarang ni, dia sama ada hukum dia haram atau makruh. Maka majoriti ulama berpendapat larangan di situ merujuk kepada haram. Manakala pandangan sebahagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi mengatakan larangan di situ hukumnya adalah makruh. Jadi makruh membaca Quran ketika rokok, ketika sujud di sisi siapa? Imam Nawawi. Ini yang beliau sebutkan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tapi pandangan ulama lain kata haram. Jadi bila ada ulama yang kata haram baca Quran ketika rokok, ketika sujud, dan ada seseorang dia baca juga, maka dia hukum dia berdosa lah. Dia buat benda haram. Tetapi adakah salat dia batal? Tidak. Itu yang saya maksudkan tadi. Contoh-contoh benda yang kalau kita kata dia wajib, maka hukum dia haram kalau menyelisihinya. Namun ia tidak membatalkan salat. Kerana tuan-tuan kena ingat, yang membatalkan salat ni dalam mazhab kita ni ada 6 je. Ada 6 perkara yang membatalkan salat. Kalau saya boleh sebut secara orang kata imbas lalu, yang pertamanya adalah berkata-kata dengan sengaja pada perkataan yang tiada kaitan dengan salat. Begitu. Kalau perkataan yang ada kaitan dengan salat, yang tu pun bercakap juga. Tetapi ia tidak membatal salat. Kerana apa? Kerana ia ada kaitan dengan salat. Contohnya, baca Quran, zikir, doa. Tu pun bercakap juga tu. Macam kita kata, Rabbi ghafirli warhamni wajburni. Ataupun Rabbi ghafirli wali walidai. Kita kata, Ya Allah, kau ampunkanlah aku dan 2 ibu bapaku. Bercakap lah tu. Cuma, ia tidak membatalkan salat kerana ada kaitan dengan salat. Tapi kalau kita tengah salat, kemudian kita berkata, Ji apa khabar, contoh. Apa kaitan dengan salat? Tak ada kaitan. Maka yang ini membatalkan salat. Yang kawan yang haji sebelah tu, kalau dia tak jawab, tak batal lah. Tapi kalau dia pun kata, saya sihat, Alhamdulillah. Ini batal sembahyang dia juga. Jadi sebab itu, dalam 2 keadaan ni, dia boleh menyebabkan batal salat. Dia kata bercakap dengan sengaja pada percakapan yang tiada kaitan dengan salat. Yang kedua adalah pergerakan. Yang mana pergerakan ini adalah pergerakan yang tidak ada kaitan dengan salat. Kerana kalaulah pergerakan tu, kita kata salat tu melibatkan pergerakan. Kita dalam salat bukannya kita duduk statik sahaja tak bergerak. Kita bergerak, kita rokok, kita beriktidal, kita sujud, kita duduk antara sujud. Tapi pergerakan itu tidak membatalkan salat kerana ia adalah teras salat. Ia ada kaitan dengan salat. Tapi pergerakan yang tak ada kaitan dengan salat ni adalah, contoh tengah semayang, tiba-tiba duduk. Tu. Macam angkat dumbbell tu. Apa kerjanya? Tengah semayang. Jadi ini membatalkan salat. Tapi adalah syarat-syarat dia lagi tambahan. Maknanya berturut-turut, anggota besar, dilakukan lebih daripada 3 kali. Yang ini dia perbahasan lah dalam kitab-kitab fiqh. Cuma asasnya pergerakan yang tidak ada kaitan dengan salat seperti itu. Tengah-tengah semayang,
duk update status Facebook macam tu, tengah sembahyang, ini pergerakan yang tak ada kaitan dengan solat. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah ketawa. Ketawa membatalkan solat, berbeza dengan senyum. Senyum tidak membatalkan solat. Tapi kalau ketawa dengan pelbagai kategori ketawa, kah-kah-kah ke, kih-kih-kih ke, kiki-kiki ke, hu-hu-hu ke, dalam solat, ini membatalkan solat. Yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah kita katakan melanggar ataupun menyelisihi syarat atau rukun solat. Melanggar atau menyelisihi syarat dan rukun solat. Yang ni yang paling utama sekali, hadirin dan hadirat. Iaitu macam contoh, kalau kita katakan kalau kita kata syarat sah solat adalah menghadap kiblat. Jadi kita solat membelakangi kiblat. Jadi bila beralihnya kita daripada kiblat semasa dalam solat, itu kita dianggap melanggar dengan syarat sah solat. Maka jadi solat kita adalah terbatal. Solat kita adalah terbatal. Macam tu juga kalaulah dalam solat kita wajib baca Fatihah tapi kita tak baca, maka kita melanggar rukun. Melanggar rukun, maka ia membatalkan solat. Jadi inilah yang dimaksudkan bahawasanya kalaulah benda-benda ini dia bukan rukun, dia bukan syarat, maka kalau kita melanggarnya, ia tidak membatalkan solat. Contoh macam saya kata tadi, khusyuk dalam solat. Walaupun dia wajib di sisi sebahagian ulama, tapi dia bukan rukun atau bukan syarat sah solat. Begitu juga adalah dengan merapatkan saf. Walaupun merapatkan saf adalah wajib di sisi sebahagian ulama, tapi kalau melanggarnya, ia tidaklah membatalkan salat. Macam tu juga dengan membaca Quran ketika rokok, ketika sujud. Walaupun ia hukumnya adalah haram oleh sebahagian ulama, tapi kalau ia dilakukan, ia tidaklah membatalkan salat. Jadi yang keempat daripada perkara yang membatalkan salat. Dan yang kelimanya adalah berhadas. Iaitu semasa salat, kita ini berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, sekiranya ia berlaku di dalam salat, maka ia membatalkan salat. Jadi saya sebut tadi ada 6. Ada 6. Tapi yang saya ingat 5 je. Lagi satu apa dia tak? Perkara yang membatalkan salat. Kalau kita nak gabungkan dan himpunkan, pertama tadi bercakap dengan sengaja. Yang keduanya bergerak kan. Pergerakan yang tidak ada kaitan dengan salat. Yang ketiganya saya kata gelak ketawa itu tadi. Yang keempatnya melanggar syarat dan rukun. Dan yang kelimanya saya katakan tadi adalah berhadas, al-hadas. Cuma yang kena apa dia satu lagi, saya pun terima kasih banyak. Makan dan minum di dalam salat. Makan dan minum, jazakallah khairan. Makan dan minum di dalam salat dengan sengaja. Bahkan sebahagian ulama kata tak sengaja pun batal juga. Tapi kita boleh katalah makan dan minum dengan sengaja. Tapi saya macam lebih cenderung kalau tak sengaja pun batal juga. Sebab kalaulah kita makan dan minum tak sengaja semasa kita puasa, dengan makan dan minum tak sengaja semasa kita solat, yang mana yang lebih logik dan mana yang tak logik? Kalau yang lebih logik adalah makan dan minum tak sengaja ketika puasa. Logik lah. Tapi di tengah semayang, makan Maggi, makan keropok ekor. Keropok ekor pula baru blender ikan apa benda kata. Jadi ini kita katakan hadirin dan hadirat, ini membatalkan solat. Contoh juga minum tengah semayang. Dia agak tidak logik. Tapi kalau waktu puasa, logik lah. Sebab tu yang membatalkan puasa hanyalah minum dengan sengaja je. Kalau tak sengaja, walau banyak walau sedikit, ia tidak batal. Itulah pandangan dalam mazhab Syafi'i.
Kerana kayu ukur yang utamanya adalah sama ada banyak sengaja atau tak sengaja. Bukan banyak atau sedikit. Mazhab Syafi'i dia punya tekan di sudut sengaja ke tak sengaja. Kalau sengaja ni, 2 butir, 3 butir nasi pun batal. Kalau sengaja. Tapi kalau tak sengaja, 1 nasi lemak pun tak batal. Sebab dia tak sengaja. Kan salah dia. Sebab hadis je lah. Hadis kata hadis sebut man akala au syariba wa huwa sha'im falyutimma shaumah. Sesiapa yang makan atau minum dalam keadaan dia sedang puasa, maka hendaklah disempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Nabi tak sebut pun dia makan dan minum banyak ke tak, tapi dalam keadaan dia tak sengaja. Nabi man akala au syariba nasiyan macam tu. Wa huwa sha'im, dalam keadaan dia terlupa. Falyutimma shaumah. Nabi kata sempurnakan puasa, lengkapkan puasa. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Yang tadi itu Allah yang bagi dia makan dan minum. Baik. Soalan yang baik, dia dikeluarkan. Maknanya ia dikeluarkan sisa-sisa makanan yang terlekat di celah gigi. Dikeluarkan ni, dalam maksud saya ia tidak ditelan lah, itu makna dia. Tapi hatta kalau ia dibiarkan sehingga solat selesai, ini tidak membatalkan solat. Kerana itu tak dinama makan. Itu adalah sisa-sisa makanan yang terletak ataupun masih berbaki di dalam kawasan mulut kita ini. Dan itu tidak membatalkan solat. Cuma yang ulama berbeza adalah sama ada ia ditelan ke ataupun tidak. Itu yang saya kata, kalau ditelan itu yang tidak dibenarkan, maka hendaklah dia keluarkan. Sekiranya dia tidak selesa ada di dalam, maka dia keluarkan. Tapi kalau dia biarkan sehingga selesai solat, maka ini tidak membatalkan solat. Baik. Kemudian kita nak sambung sedikit lagi hadirin dan hadirat. Itu faedahlah 6 perkara yang membatalkan solat. Jadi kenapakah berdiri tegak lebih afdal? Kerana zikir yang terdapat padanya, iaitu bacaan Quran. Dan kalaulah berdiri tegak lebih afdal berbanding sujud kerana zikir pada berdiri tegak, yang menjadikan sujud lebih afdal berbanding berdiri tegak adalah kerana keadaan dia, hai'ah dia. Maknanya keadaan sujud tu lebih afdal berbanding keadaan berdiri. Bukan pada sudut zikir, tapi pada sudut hai'ah. Kerana itu yang disebut oleh Nabi SAW yang saya baca tadi, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia bersujud. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhan adalah ketika bersujud. Maka kata Ibn Taymiyah, fahai'atus sujud afdal min hai'atil qiyam. Keadaan bersujud lebih afdal berbanding keadaan berdiri tegak. Wa zikrul qiyam afdal min zikris sujud. Dan zikir ketika berdiri tegak, iaitu bacaan ketika berdiri tegak, adalah lebih afdal berbanding bacaan ketika sujud. Baik. Wa hakadha kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dianya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza atala al-qiyam atala ar-ruku' was sujud. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, kalaulah baginda melamakan berdiri tegak, maka baginda akan lama juga ketika rokok dan ketika sujud. Maknanya rokok dan sujud Nabi sama panjang, sama lama dengan berdiri tegak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mungkin tak hidupkan sunnah ni. Kadang-kadang biasanya qiyam kita lebih lama daripada rokok kita. Kerana rokok kita ni cukup subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian laju lah. Padahal rokok Nabi lebih lama, sama lama dengan qiyam. Adakah kita ni berdiri tegak kita subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tempoh tu begitu? Adakah tempoh berdiri tegak kita begitu? Tak. Maksudnya tempoh berdiri tegak kita ini adalah lebih lama berbanding tempoh rokok dan sujud. Sedangkan antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tempoh berdiri tegak Nabi adalah sama panjang dengan tempoh rokok dan sujud Nabi, ataupun tempoh rokok dan sujud Nabi adalah sama panjang dengan berdiri tegak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Nabi biasa buat begini, kama fa'ala fi salatil kusuf,
wa fi salatil lail. Apabila sebagaimana yang baginda buat pada salat gerhana dan salat malam. Jadi biasanya yang Nabi lamakan berdiri tegak, yang Nabi lamakan rokok, yang Nabi lamakan sujud ni adalah pada salat malam ataupun salat gerhana. Sebab itu ada sahabat yang salat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan selepas sahaja baginda membaca Al-Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah. Dan selepas itu baginda membaca surah Ali Imran, dan selepas itu barulah surah An-Nisa. Dan ketiga-tiga surah ni Nabi baca sehingga selesai dalam satu rakaat sahaja. Punya lama salat malam Nabi. Itu menunjukkan Nabi lama berdiri tegak. Bayangkan surah Al-Baqarah ada 286 ayat. Surah An-Nisa ada 176 ayat. Dan surah Ali Imran ada 200 ayat. Jadi 286 campur 176 campur 200 ayat. Serasa lebih daripada 600 ayat yang dibaca dalam satu rakaat sahaja. Dan itu sebelum rokok. Itu adalah sebelum rokok. Menunjukkan betapa lamanya berdiri tegak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khaffafa al-qiyam khaffafa ar-ruku'a was-sujud. Dan Nabi ni apabila Nabi meringkaskan berdiri tegak, maka baginda pasti akan meringkaskan rokok dan sujud juga. Maknanya Nabi ikut. Kalau berdiri tegak Nabi itu lama, rokok dan sujud pun lama juga. Dan yang ni biasanya Nabi buat pada salat malam dan salat kusuf, salat gerhana. Tapi kalau Nabi ringkaskan berdiri tegak, maka Nabi akan ringkaskan apa? Rokok dan sujud. Wa kadzalika kana yaf'alu fil fard. Dan inilah yang Nabi SAW lakukan dalam salat fardu. Nampak? Dan inilah petunjuk kita ini dalam salat fardu. Iaitu kalau salat fardu ni dia tidak mengambil masa yang begitu lama. Tapi kita dah sebutkan yang menjadi kayu ukur penentu lama ke tak lama tu adalah solat Nabi SAW. Sebab Nabi walaupun pada pandangan kita nampak ringkas solat fardu Nabi, tapi tengok Nabi baca kadang surah At-Tur sampai habis. Betul tak? Surah At-Tur tu banyak juga ayat dia tu. Dan kadang Nabi baca surah, tengok As-Sajadah sampai habis, surah Al-Insan sampai habis dalam 2 rakaat subuh pada pagi Jumaat. Yang tu panjang tu. As-Sajadah sahaja ada 30 ayat. Kita kadang salat maghrib kita ke zuhur kita pun tak baca 30 ayat pun. 3 ayat Iza Ja'a Nasrullah, 3 ayat Wal Asri. Baru 6 ayat. 2 rakaat. Selesai dah salat. Tapi ini 30 ayat. Pada menghabiskan rakaat yang pertama. 30 ayat. Dan pada surah rakaat yang kedua Nabi menyelesai bacaan surah Al-Insan. Begitu juga contohnya kalau Nabi membaca dalam salat Jumaat, Sabbihisma Rabbikal A'la tu bukan pendek tu, panjang juga. Dan juga Nabi membaca Hal Ataka Hadithul Ghashiyah pun panjang juga. Tapi ini tengok, ini kita kata kena tengok kepada situasi lah. Dan imam perlu ada fiqah. Kalau macam sekarang ni masuk waktu 1-4 minit. Panjanglah sikit baca contoh. Mana janganlah jadikan masuk waktu 1-4 minit sama macam masuk waktu 1.5. Kalau sebab office hour masih sama. Kadang ada pukul 2, kadang ada 2.45 baru start. Jadi kalau tengok kita ada masa, tak perlulah nak kejar-kejar sangat. Kalau ada masa. Tapi yelah itu bergantung kepada fiqah lain lah. Kalau masjid pun sejuk. Tapi kalau ramai orang semayang kat atas jalan tar apa semua tu, kena ambil kira juga. Dia tak apalah, di atas sejadah ada 3 kapet. Atas dia ada aircon, depan dia ada kipah. Seronok jadi imam. Tapi kesian ke makmum yang di tempat-tempat yang mungkin panas. Jadi itu pun antara yang perlu diambil kira juga. Dan yang terakhir hadirin dan hadirat, sebelum kita tutup. Summa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yarfa'u ra'sahu mukabbiran ghaira rafi' yadayhi wa yartafi' minhu ra'suhu qabla yadayhi thumma yajlisu muftarishan yafrushu rijlahu al-yusra wa yajlisu 'alayha wa yansibu al-yumna wa lam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-mawdi' jilsatan ghaira hadhi ataupun jalsatan ghaira hadhi. Terjemahannya, hadirin dan hadirat, selepas sujud kita buat apa? Duduk antara dua sujud. Jadi ini yang disebutkan oleh penulis kitab. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatkan kepala baginda dahulu. Maksudnya bangun daripada sujud, Nabi mengangkat kepala dahulu. Mukabbiran. Dan ketika Nabi angkat kepala untuk bangun duduk antara dua sujud, Nabi bertakbir. Allahu Akbar. Yang macam kita buat. Kita sujud, kita bangun Allahu Akbar. Tapi adakah Nabi angkat tangan Allahu Akbar ketika bangun daripada sujud menuju kedua? Tidak. Dalam ini dia kata ghaira rafi' yadayhi. Nabi tidak mengangkat tangan ketika melafazkan takbir tersebut. Dan apa yang Nabi angkat dulu? Tangan Nabi ke ataupun kepala Nabi? Maka kata penulis kitab rahmatullah alaih, wa yartafi'u minhu ra'suh. Nabi angkat kepala Nabi dulu. Maksudnya bangun daripada sujud, kepala dahulu. Kemudian barulah tangan diangkat. Kemudian Nabi pun duduk secara duduk iftirash. Nabi duduk secara duduk iftirash. Dan duduk dalam salat ni ada dua kategori, ada dua jenis. Yang pertamanya disebut sebagai duduk tawarruk, duduk tawarruk. Tawaw ra kaf, tawarruk. Dan yang keduanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Dan duduk tawarruk ni dalam bahasa yang mudah adalah duduk tahiyat akhir tu. Maknanya bahagian punggung kiri kita di atas lantai. Bahagian punggung kiri kita di atas lantai. Macam duduk tahiyat akhir tu. Manakala duduk iftirash ni adalah duduk tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud. Maknanya punggung kiri kita ni di atas, boleh dikatakan di atas bahagian kaki kiri kita. Dan kaki kanan kita menegak. Baginda tegak kaki kanan, tapi Nabi duduk di atas, maknanya di atas punggung kiri ni di atas kaki kiri. Duduk tahiyat awal, saya pun nak tunjuk, takkan saya nak duduk atas meja pula. Kalau kat masjid tu saya boleh turun. Tapi kita boleh jelaslah perbezaan duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir. Manakala duduk iftirash ni adalah duduk tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Jadi begitulah sifatnya, macam kalau kita duduk antara dua sujud. Itu namanya duduk iftirash. Duduk antara dua sujud. Jaranglah orang duduk antara dua sujud macam duduk tahiyat akhir, betul tak? Dia, maknanya kalau dia buat juga hukum dia apa? Hukum dia makruh. Maknanya kita ni kalau menyelisihi yang duduk-duduk yang sunat ni, hukum dia adalah makruh. Maknanya kalau ada orang dia duduk tahiyat awal macam duduk tahiyat akhir, yang ni makruh. Kalau dia duduk tahiyat akhir macam duduk tahiyat awal, yang tu adalah makruh. Okey. Dan kata penulis kitab, dan tidak diketahui pada kedudukan tahiyat duduk antara dua sujud ni, Nabi duduk dengan cara selain daripada duduk iftirash. Tak diketahui. Maknanya petunjuk Nabi SAW yang sampai kepada kita adalah duduk antara dua sujud dengan duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Wa kana yad'u yadayhi ala fakhidhaihi, dan ketika Nabi duduk di antara dua sujud, Nabi meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi SAW. Jadi letakkan macam biasa, macam kita duduk antara sujud, tangan letak di atas paha, hadirin dan hadirat. Tangan diletakkan di atas paha. Wa yaj'al mirfaqaihi ala fakhidhaihi wa tarafa yadahu ala rukbatihi. Nabi meletakkan dua mirfaqain. Mirfaqain ni adalah siku. Nabi letakkan dua siku di atas paha, dan penghujung tangan Nabi ni, iaitu
penghujung tangan ni kita punya pergelangan tangan ni lah. Hujung tangan ni Nabi letakkan di atas lutut. Macam orang duduk antara sujud macam tu. Wa yaqbidu sintaini min asabi'ihi wa yuhalliqu halqatan. Summa rafa'a usbu'ahu yad'u biha wa yuharrikuha. Hakadha qala Wa'il bin Hujur anhu. Dan ini dia lebih kepada duduk tasyahud awal, iaitu Nabi dua jari Nabi ni Nabi buat begini macam yang saya buat ni. Kemudian Nabi membulatkan satu bulatan macam ni. Kemudian Nabi mengangkat jari telunjuk Nabi dan Nabi berdoa dengan jari telunjuk ni wa yuharrikuha, dan Nabi menggerak-gerakkannya. Yang dia yang kita tengok ada sebahagian yang buat tu. Nabi menggerak-gerakkan. Hakadha qala Wa'il bin Hujur anhu. Inilah yang disebutkan oleh seorang sahabat Nabi yang nama Wa'il bin Hujur. Tapi kebiasaannya itu bukan duduk antara dua sujud, tapi yang itu adalah duduk tasyahud. Begitu. Dan kemudian tapi ini salah satu. Tapi kalau kita yang mengikut kepada mazhab, letakkan sahaja dua tangan di lutut. Semasa duduk di antara dua sujud. Dan doa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah, ataupun zikir yang dibaca oleh Nabi SAW ketika duduk antara dua sujud adalah Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni di sini. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, kau ampunkanlah aku, rahmatilah aku, berilah kekuatan kepadaku, beri hidayah kepadaku dan beri rezeki kepadaku. Allahumma rzuqni warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hakadha Zakara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Abbas lah yang menceritakan, yang meriwayatkan bahwasanya Nabi membaca lafaz Allahumma ghfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini warzuqni. Tapi dalam sebahagian riwayat yang kita baca itulah Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu pun ada riwayat-riwayat yang berbeza. Manakala ada riwayat lain daripada sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibn al-Yaman, wa dzakara Huzaifatu annahu kana yaqul. Huzaifah ibn al-Yaman menyebutkan bahawasanya Rasulullah SAW membaca ketika duduk antara dua sujud, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Itu je, pendek je. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Nasai. Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Terjemahan dia, ya Allah ampunkan aku dan ampunkan aku. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita berhenti seketika itu dahulu, hadirin dan hadirat, perbahasan kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Jazakumullahu khairan atas kesudian hadir dan mendengar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.